Bagi memudahkan kerja rompakan mereka, 17 pekerja tersebut dipaksa untuk meminum cecair mengandungi kloroform. Tindakan itu membuatkan pekerja-pekerja itu muntah-muntah dan ada yang pengsan. Pada November 2006, negara dikejutkan dengan kes rompakan terbesar di Malaysia yang berlaku di sebuah gudang di Kompleks Kargo Udara Kedua di Batu Maung. Rompakan itu melibatkan 20 individu yang merompak mikrochip dan komponen yang telah menyebabkan kerugian bernilai di antara 40 hingga 50 juta ringgit. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 2.30 pagi di mana dua buah lori kontena dipandu masuk ke zon tersebut. Lori kontena dipandu masuk melalui lorong zon bebas mas tanpa berhenti untuk menjalani pemeriksaan keselamatan. 4 daripada mereka berpakaian lengkap rela termasuk bib kuning. Sampai di gudang, 4 perompak tersebut mengumpul 17 pekerja yang ada di gudang tersebut. Dengan muslihat yang licik, perompak tersebut mengatakan mereka mahu menjalankan ujian air kencing bagi penyalahgunaan dadah. Pekerja-pekerja tersebut yang berasa curiga lantas meminta mereka untuk menunjukkan dokumen pengenalan diri. Berang dengan permintaan itu, 4 perompak itu kemudiannya membuka kedua-dua lori kontena di mana 16 perompak lagi yang bertopeng dan bersenjata parang meluru keluar. Bagi memudahkan kerja rompakan mereka, 17 pekerja tersebut dipaksa untuk meminum cecair mengandungi kloroform. Tindakan itu membuatkan pekerja-pekerja itu muntah-muntah dan ada yang pengsan. Pihak polis percaya bahawa ianya adalah kerja orang dalam kerana rompakan yang berlaku adalah sangat lancar dan tepat pada waktunya. Laporan mengatakan mereka sememangnya menyasarkan mikrochip dan komponen komputer itu sahaja kerana terdapat barangan berharga yang lain namun tidak diendahkan oleh perompak tersebut. Mikrochip dan komponen tersebut dihantar dari sebuah kilang ke gudang sebanyak 3 penghantaran. Sehari sebelum rompakan berlaku, lebih menarik, rompakan tersebut berlaku kurang daripada 2 jam selepas penghantaran terakhir dibuat. Selepas kesemua barangan rompakan dimasukkan ke dalam lori kontena, mereka kemudiannya menghancurkan kamera CCTV dan mengambil kesetnya. Menghala keluar dari zon itu, mereka berhenti di pusat pemeriksaan dan menyerang pegawai kastam serta pemandu lori di kaunter tersebut. Mereka kemudiannya menghala ke pondok pengawal dan menghancurkan telefon bagi memberikan masa untuk mereka meloloskan diri. 5 hari selepas kejadian rompakan tersebut, pihak polis telah menemui buah kontena yang dipercayai digunakan dalam rompakan tersebut dengan nombor pendaftaran PGG 7026 dan PGF 5806 di Nibong Tebal. Polis mengesahkan bahawa salah satu daripada 2 lori kontena yang digunakan dalam rompakan mikrochip bernilai 50 juta ringgit itu dicuri pada September. Lori kontena yang telah dicat putih dengan nombor kesis kontena diubah telah dilaporkan hilang di dengkil Selangor. Lori kontena itu yang mempunyai nama Lee Ting San, lori transport Sdn Bhd dengan alamat di Bayan Lepas, sebenarnya didaftarkan dengan nama syarikat lain di Jalan Simpang, Taiping, Perak. Polis juga telah mengesahkan bahawa satu lagi lori kontena yang mempunyai nama Lee Ting San Lori Transport Sdn Bhd tetapi sebenarnya didaftarkan dengan nama syarikat lain di Sungai Chua, Selangor. Lori yang kedua ini telah dicat putih dan nombor kesis kontena juga telah diubah. Ketua Polis Negeri, Datuk Koh Ho Sun, berkata lori itu dijumpai kira-kira jam 3 petang Jumaat berikutan maklumat orang ramai. Bagaimanapun pemeriksaan di dalam lori tersebut menunjukkan mikrochip bernilai 50 juta itu telah hilang. Pegawai forensik sedang mencari bukti di dalam lori untuk membantu siasatan. Sebuah unit pelupusan bom membuka lori tersebut untuk memastikan tidak ada bahan letupan di dalamnya. Hanya selubung parang hijau sepanjang 2 kaki yang dijumpai di salah satu lori kontena tersebut. Tidak lama selepas itu, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk A. Taivigan, berkata mereka yang berusia sekitar 30-an dan 40-an tahan di Ipoh Perak sehari selepas kejadian. Setakat sehari selepas kejadian, polis telah menahan 3 lelaki termasuk seorang pemandu lori berusia 40 tahun. Seorang daripada suspek ada rekod jenayah dadah dan sasaran polis ketika itu adalah untuk menjejaki suspek utama yang dipercayai berada di luar Pulau Pinang. Taivigan berkata siasatan masih dijalankan.
Interpol dan Asian Pol telah membantu pihak polis untuk memantau pintu masuk dan keluar di negara-negara Asia. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, iaitu Perdana Menteri Malaysia, mahu polis segera mengesan dan menangkap perompak yang terlibat dalam pencurian mikrochip bernilai jutaan ringgit dari sebuah kompleks kargo udara di Pulau Pinang. Perdana Menteri mengatakan bahawa dia telah menyampaikan hal ini kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan dan telah mendesak pihak polis untuk menggunakan sedaya upaya bagi siasatan ini. Dan polis mesti menyiasat jika terdapat penglibatan orang dalam dan semua sudut mesti diperiksa bagaimana ini boleh terjadi. Setelah 2 tahun, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Saleh Mat Rashid berkata, polis berjaya menahan 8 lelaki tempatan yang mengakui terlibat dalam kecurian itu tetapi tidak mempunyai bukti yang mencukupi untuk mendakwa mereka di mahkamah. Sehubungan itu, polis menggunakan ordinan darurat untuk menahan mereka selama 2 tahun di Simpang Renggam sebagai tindakan pencegahan. Bagaimanapun, Saleh berkata, semua mikrochip bernilai 48 juta itu sebenarnya milik Intel dan bukannya bernilai 1.5 juta seperti yang didakwa sebelum ini. Dan mikrochip itu tidak dapat ditemui semula kerana dipercayai telah dibawa ke luar negara. Kes itu telah diselesaikan tetapi tidak diumumkan kepada awam. Bagaimanapun, siasatan kes ini tidak ditutup. Saleh juga menambah 30 orang telah ditahan untuk membantu siasatan polis berhubung kes itu. Tetapi hanya 8 sahaja yang dikenakan tindakan kerana yang lain didapati tidak terlibat. Jadi ini bermakna tiada lagi suspek yang disiasat berhubung kes membabitkan kerugian berjuta ringgit ini. Pihak berkuasa memberitahu mereka tidak dapat didakwa di mahkamah kerana tiada bukti fizikal yang boleh mengaitkan suspek dengan kes ini disebabkan oleh sebahagian daripada mikrochip yang dirompak telah dieksport ke luar negara. Disebabkan kekurangan sumber, tidak dapat dipastikan apa yang sebenarnya menjadi pengakhiran kepada kes rompakan ini sehingga kini. Sebelum kita berakhir, sedikit maklumat tambahan bagi kes kecurian mikrochip di kargo udara ini. Mengikut siasatan pihak polis, jenayah ini telah dilakukan oleh geng yang sama di mana dahulu pernah terjadi satu kes rompakan jongkong emas terbesar di negara yang mana berlaku di kargo lapangan terbang antarabangsa Subang. Untuk pengetahuan anda, kecurian itu telah melesapkan 12.84 juta ringgit di mana berlaku pada hari kemerdekaan Malaysia yang ke-37. Sehingga kini tiada sesiapa yang didakwa dan jongkong juga telah lesap. Geng ini dikenali sebagai geng mamak. Modus operandi kes itu adalah sama apa yang telah berlaku ke atas kecurian mikrochip di kargo udara Batu Maung dan pihak polis tidak menolak kemungkinan adanya kaitan dari saki-baki kumpulan ini. Bagi anda yang nak tahu lebih lanjut kes kecurian jongkong emas terdahsyat di negara ini, anda boleh tengok list video atau klik link di description nanti. Sekian, terima kasih.